mengetahui pola pikir kaum Melayu Malaysia, kita harus mengintip pula kebebasan media atau kebebasan pers di ujung Medini. Pada awal tahun 2000-an atau masa reformasi Indonesia, sebetulnya kebebasan pers di Malaysia jauh tertinggal dibanding Indonesia. Tapi lama-lama, Malaysia tampak mulai lebih bebas. Walau begitu, baru-baru ini muncul kabar pemerintah Malaysia menutup portal berita TV Pertiwi dan akunnya di TikTok. Pengelolanya kemudian melaporkan hal ini ke polisi. Hal itu menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat dan kebebasan pers di Malaysia juga masih bermasalah. Lalu bagaimana dengan kebebasan dalam bidang seni dan hiburan? Tampaknya sekarang jauh lebih bebas. Hanya saja, pada era tahun 80-an rupanya Malaysia amat ketat dalam menyensor lagu. Tentu saja, termasuk lagu dari Indonesia. Hal ini mungkin mempengaruhi pula kreativitas para musisi Malaysia. Video reaksi berikut ini menunjukkan adanya sensor yang ketat di Malaysia pada masa lalu. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas sensor lirik lagu di Malaysia. Rupanya radio dan televisi Malaysia atau RTM pernah melakukan sensor yang amat ketat terhadap lagu dan liriknya. Hal ini mungkin menjelaskan perbedaan kreativitas di bidang seni dan musik antara Indonesia dan Malaysia. Indonesia jelas lebih terbuka dan kreatif. Sejumlah lagu dari Indonesia pun pernah disensor di Malaysia. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Pun boleh diharamkan. Selimut Putih atau lagu yang lebih terkenal dengan nama Bila Israel Datang Memanggil ini. Merupakan lagu hasil ciptaan kumpulan pemuzik Orkes Al Suraya dari Indonesia. Walaupun lagu ni bukanlah ciptaan orang Malaysia, tapi disebabkan lagu ini sangat-sangat terkenal dan banyak dipopularkan kembali oleh penyanyi Malaysia seperti Akil Hai, Hijaz. Ini diharamkan. Jawapannya ialah sebab liriknya terlalu seram. Namun mengikut carian fakta, lagu ini diharamkan oleh RTM pada tahun 1975 atas alasan melodi serta liriknya yang mengingatkan manusia ke arah kematian didakwa terlalu menyeramkan berdasarkan keratan daripada akhbar berita harian. Kau segalanya, Ruth Sahanaya. Kau segalanya merupakan lagu yang dicipta oleh Ruth Sahanaya dari Indonesia pada tahun 1991. Namun tahu tak korang, lagu yang pernah popular pada zaman dahulu ini telah diharamkan di Malaysia sehingga kini. Tapi walaupun lagu ini diharamkan, kenapa Siti Nurhaliza pernah mempopularkan semula lagu ini pada tahun 1996? Sebenarnya punca lagu ini diharamkan adalah kerana lirik lagu asalnya yang berbunyi mungkin hanya Tuhan. Disebabkan hal itu, para ulama telah mengharamkan lagu ini kerana perkataan mungkin hanya Tuhan yang tahu telah melanggar sifat Allah yang Maha mengetahui dan tidak ada mungkin baginya. Dan lagu ini sebenarnya diharamkan oleh RTM sejak lagu ini dikeluarkan pada tahun awal 90-an. Ulama mengharamkan lagu ini kerana disebut mungkin hanya Tuhan, sedangkan Tuhan ini Maha mengetahui, tidak ada mungkin bagi Allah. Saya makan daripada tahun 90-an sampai sekarang ini masih lagi diharamkan oleh RTM. Namun Siti Nurhaliza telah menukar kembali lirik asalnya dari mungkin hanya Tuhan yang tahu kepada yakin hanya Tuhan yang tahu. Yakin hanya Tuhan. Dan disebabkan hal itu, hanya lagu yang dinyanyikan semula oleh Datuk Siti boleh dimainkan di Malaysia. Sebab itulah pada mulanya ramai yang menganggap lagu ini adalah lagu dari Malaysia hasil ciptaan Siti Nurhaliza kerana lagu yang asal telah diharamkan. Itulah guys alasan lagu Ruth Sahanaya disensor. Kalau dinyanyikan di Malaysia, lirik itu diganti. Hal itu memang lucu. Lirik lagu tersebut jelas berbahasa Indonesia. Nah, bagi orang Indonesia, kata mungkin dalam konteks lagu itu bukanlah untuk meragukan sifat Tuhan yang Maha Tahu. Sama sekali bukan begitu maksudnya. Lewat kalimat mungkin hanya Tuhan yang tahu,
Penulis lagu sebenarnya ingin mengungkapkan bahwa selain Tuhan yang pasti Maha Tahu, apakah ada yang lain, termasuk kekasihnya sendiri itu, yang tahu mengenai perasaannya. Nah, penulis lagu meragukan hal ini. Artinya mungkin hanya Tuhan yang tahu, tak ada yang lain yang tahu. Yuk kita lanjut lagi ya. Dengar tajuk lagu pun, mesti korang dah tahu kenapa lagu ini diharamkan kan? Di dalam bahasa Malaysia, tajuk lagu Pretty Ugly ini pada dasarnya membawa maksud yang tidak baik dan sekaligus ramai rakyat Malaysia terkejut dan tertanya-tanya. Oleh kerana itu, penyanyi sebelah kumpulan Pretty Ugly telah tampil menerangkan bahawa tajuk lagu itu membawa maksud yang berlainan. Tapi banyak stesen radio di Malaysia memilih untuk tidak memainkan lagu itu kecuali Suria FM, tetapi judulnya telah diubah kepada P. Namun begitu, secara perlahan-lahan lagu ini telah disenarai hitamkan dan akhirnya tenggelam begitu saja. Walau dirimu lebih Goyang-goyang Dansa Bersama Yasmin Yusof. Goyang-goyang Dansa Bersama merupakan lagu yang dihasilkan oleh Yasmin Yusof, iaitu bekas rata cantik, pelakon dan penyanyi dari Malaysia. Dihasil dan dikeluarkan melalui album keduanya yang berjudul Harapan pada tahun 1981. Lagu ini telah diharamkan oleh RTM pada tahun ia dikeluarkan dengan alasan melanggar kesopanan dan tata kesusilaan masyarakat Melayu. Menurut penjelasan daripada RTM, lagu ini diharamkan kerana didakwa perkataan goyang-goyang pada lagu itu mempunyai unsur yang kurang sopan didengar dan melanggar garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Toyol Sudirman. Tipulah korang tak kenal Sudirman kan? Banyak lagu-lagunya yang selalu berkumandang di radio dan secara online. Lebih-lebih lagi bila nak raya. Namun, kalau korang nak tahu, terdapat beberapa lagu Sudirman yang diharamkan. Antaranya adalah lagu Toyol yang dihasilkan pada tahun 1979. dia datang padaku berlari-lari. Tapi fakta tak jumpa punca sebenar kenapa lagu ini diharamkan. Menurut informasi di internet, antara salah satu punca sesuatu lagu itu diharamkan adalah kerana lagu saduran, iaitu lagu dari negara atau bahasa lain yang telah diterjemahkan dan dinyanyikan semula dalam bahasa tertentu. Berdasarkan informasi itu, adakah lagu Toyol diharamkan kerana ia merupakan saduran daripada lagu asal yang bertajuk Monster Pink Lady? Tapi lagu Si Gadis Ayu dari Black Dog Bone, Hey si gadis yang manis, yang merupakan lagu saduran daripada The Archies Sunshine, hey little girl, stand right there. tidak perlu diharamkan walaupun sekitar tahun yang sama dengan Toyol. Apa pandangan korang? Bawa Ku Pergi, Zizan dan Kaka. Lagu ni mesti korang dah tahu kan? Kecoh dengan pelbagai kontroversi bila ia diharamkan pada tahun 2012. Apa sebabnya ia diharamkan? Bawa Ku Pergi merupakan lagu hasil ciptaan Malik aka Mr. General pada tahun 2012 yang dinyanyikan oleh Zizan Razak dan Kaka. Berceloreng, sarung tangan hitam atas muka ada topeng. Tapi pada tahun yang sama, pencipta lagu itu iaitu Malik sendiri telah mengesahkan bahawa lagu ini telah diharamkan oleh kerajaan kerana liriknya yang didakwa berunsur negatif dan menggalakkan remaja untuk lari dari rumah. Menurut Malik, lagu ini sebenarnya merupakan lagu susulan dari Pergi Jauh dan berkisar tentang kehidupannya yang sibuk dengan kerjaya dan tidak mempunyai masa untuk isterinya. Disebabkan oleh pihak yang tersalah tafsir lirik itu telah menyebabkan lagu ini diharamkan. Lari dari kewajipan tanggungjawab ponteng, lari dari kenyataan mula kisah dongeng. Apa pandangan korang mengenai lagu-lagu ini? Patut ke ia diharamkan? Okeylah, jumpa lagi di video akan datang. Begitulah guys, kisah sensor lirik lagu di Malaysia yang bagi orang Indonesia merupakan hal yang unik bahkan aneh. Campur tangan pemerintah yang berlebihan terhadap karya seni justru akan memasung kreativitas. Pemerintah seolah tidak percaya bahwa masyarakat mampu menjaga moralitas. Hal ini justru menjadi kurang sehat karena pemerintah sudah menjadi polisi moral. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.